Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim amma ba'd. Yang berbahagia, tetamu jemputan kita pada subuh ini, sebuah hari yang barakah ini, hari Minggu, iaitu Datuk Nesh dan juga Ustaz Razak ya, bersama sahabat-sahabat beliau lah, Datuk Nesh dan ahli jawatan kuasa surau dan ahli jemaah muslimin dan muslimat, khususnya di Korea, La Cottage, Elegant dan Le Resident. Ya, alhamdulillah, seperti mana yang telah kita rancanglah untuk program pada pagi ini, iaitu kita adakan subuh macam Jumaat. Ya, kita buat subuh macam Jumaat, tapi konsep kita begini. Di surau La Cottage ini kita lebih tumpu kepada ahli korjah kita. Ya, kita promote untuk ahli korjah kita, sebab yang meramaikan surau kita ni korjah kita, bukan korjah orang lain. Ya, hari ni kalau tuan-tuan tengok dalam FB, media-media sosial kan, banyak masjid-masjid yang buat program seperti ini. Masjid, ya, Masjid Munawwarah, semua kalau tuan-tuan tengok kan, panggil imam daripada imam Masjid Negeri Shah Alam dan dihandle sendiri oleh IKIM, ya. Dan banyak selebriti-selebriti jemputan datang. Tapi kita di surau kita ni surau, bukan surau Jumaat, surau biasa saja, Tok. Surau biasa. Tapi kita nak angkat surau kita ni sama macam masjid, sama juga macam surau Jumaat. Ya, mudah-mudahan Allah Taala bagi kehadiran jemaahnya. Dan untuk kita buat amalan solat berjamaah ini bukan khusus pada subuh saja. Kita nakkan solat-solat fardu yang lain pun seperti ini juga. Itu tujuan dia. Tapi untuk kita buat pada hari ini sebab kita ada jemputan, ya, kita biasa jarang surau-surau biasa-biasa ni, surau yang biasa ni mengambil jemputan selebriti seperti yang hebat-hebat ni, ya, pada pagi ini. Jadi hari ini kita jemput, biasa label-label Datuk Nesh ni masjid, ya, masjid, kawasan-kawasannya, audien-audiennya yang juta-juta. Tapi ini kita juta-juta juga ni. Tapi kita dipenuhi dengan para malaikat, majlis-majlis ilmu, ya. Jadi sedikitlah saya perkenalkan panel kita pada pagi ini. Kita sama-sama santai, iaitu pertamanya jemputan kita Datuk Nesh sendiri. Boleh Datuk Nesh boleh naik duduk. Dan seterusnya Ustaz Razak. Ustaz Razak ni tak asing lagi lah daripada surau kita, ya. Biasa datang buat ceramah perdana dan juga solat tarawih. Dan saya perkenalkan sikitlah Ustaz Razak, ya. Dan latar belakang sebuah yang saya tahulah. Ustaz Razak ni memang sahabat saya dulu, belajar di Kubang Bujur sama dengan Imam ni. Kami sama-sama dulu belajar di Kubang Bujur, Maulana Helmi. Ada, kalau lapis-lapis Kubang Bujuk ni tahun 80-an ni, memang kalau di Kubang Bujuk ni sahabat-sahabat semua. Itu karkun-karkun lah. Ini Jumaah Jumaah sehari wajib lah setiap bulan, ya. Okey. Dan insyaAllah saya perkenalkan, tak asing lagi lah, Ustaz Razak. Tapi kalau tuan-tuan, saya pernah beritahu pada jemaah pada tahun lepas, ya, Ustaz Razak ni telah, selepas dia tarawih, menjadi imam tarawih, sempat menjadi imam tarawih di surau kita ni. Satu ketika itu selepas bulan Ramadan sakit kan. Sakit lebih kurang berapa bulan berada di hospital. Ini saya nak sebut takjub, bukan takjub kat pada. Saya tempat ziarahi beliau lah, berada di hospital lebih kurang berapa bulan? 42 hari, lebih kurang 2 bulan. Penyakitnya saya sempat sembang dengan dia, dia turun ke bawah sembang dengan dia. Ada nanah di dalam hati, ya. Nanah di dalam hati. Nanah ini dikeluarkan daripada dalam hati ini lebih kurang berapa liter banyak? Secawan 800 ml. Nanah ya dalam hati. Apabila di doktor takjub, doktor terkejut. Biasanya kalau nanah ni berada dalam hati kan, dia akan defek habis darah. Dia akan mengalir dalam darah. Tetapi Ustaz Razak berceritalah, mungkin
apabila seseorang itu baca Quran, amalan Quran, Allah Ta'ala pelihara, tidak terkesan pun darah daripada nanah ini dia merebak ke darah-darah sebab bacaan Quran. Ya, bacaan Quran yang kita baca. Itu sedikitlah saya bagi kepada tuan-tuan, sebab saya nak tarik kegerahan untuk kita Quran ni menjadi teman rapat kita. Itu sedikit. Nanti mungkin Ustaz Razak boleh cerita lagi lah, dan dengan bersama santai ya. Dan Datuk Nash juga, kalau tuan-tuan tahulah, tak asing lagi kumpulan Lavender. Ya, ni memang tak asing lagi dulu zaman. Kalau yang lahir 80-an, 90-an ni memang kata rambut bahu lah. Ya, memang rambut bahu, batu seluar. Saya sebab lahir tahun 71 tu. Ni satu umur sebaya kami, tahun 71, sekarang umur 53. Kalau dalam kerajaan ni lagi 7 tahun pencen lah. Okey. Dan satu ketika Datuk Nes ni dah berhijrah, ya. Tiba-tiba aja dengan Datuk Nes dah berhijrah, ya. Dan sebab kita tahu berhijrah ni, apabila kita tengok dalam media-media sosial kan, oh alhamdulillah, hati-hati banyak, bukan setakat itu lagi ya, banyak lagi tim-tim yang dulunya artis yang hebat-hebat, ya, kumpulan ekspedisi, banyak lagi lah, Ijam, dan banyak artis yang berhijrah, ya. Mungkin apa faktor-faktor yang berhijrah, ya. Kalau kita tengok, saya pernah baca sikit biodata, bacalah dalam media. Datuk Nes ni maknya cikgu, ya. Cikgu sampai penolong kanan, ya. Mungkin berkat doa maknya satu ketika mungkin belum dikabulkan lagi, tapi satu ketika mungkin mana pun mak bapak takkan nak anak dia tu hanyut begitu saja, ya, hanyut begitu saja. Mungkin berkat doa mak bapak, nangis-nangis, alhamdulillah Allah Ta'ala pilih untuk berhijrah yang lebih baik. Kalau kita tengok sekarang kan, kebelakangan ni banyak artis-artis kita dah, orang kata Allah Ta'ala dah jemput, ya, semua akan meninggalkan dunia. Mungkin ada satu detik untuk kita berubah, bukan untuk artis saja, kita sendiri. Dan saya pernah tengok Datuk Nes pernah satu ketika, satu kejadian lah, ya, balik daripada Johor, accident kan Datuk kan, pernah accident ya. Dan pada accident tu istilahnya kritikal lah, kritikal, mungkin balik daripada keluar jemaah masa tu, daripada Johor, saya ada baca kritikal. Tetapi walaupun dalam keadaan kritikal, tapi Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala panjangkan lagi umur. Mungkin berkat-berkat buat usaha dakwah ni, Allah Ta'ala panjangkan umur, sihat, boleh lagi mengembangkan, berkongsi-kongsi idea, berkongsi pengalaman, dan buat dakwah untuk bagi kesedaran kepada umat-umat yang terakhir ni. Tapi tanpa membuang masa lah, saya tak perlu saya nak berucap panjang. Jadi panel kita di antara ni boleh sema-sema santai lah, bertanya dengan Datuk Nes, Datuk Nes boleh bertanya dengan Ustaz Razak, apakah yang boleh kita kongsi, dan untuk kita pengajaran bagi diri kita, untuk kita tambahkan kekuatan kita, khususnya dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu saya terus menyerahkan dengan ahli panel kita. Jadi kalau sedap dia pakai ini tu, surau kita ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, yang berusaha Al-Fadhil Ustaz Hafizuddin bin Abdul Wahab, dan yang dihormati Datuk Nash, yang dimuliakan tuan-tuan para AJK, para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Untuk tidak melengahkan masa, saya terus pada Datuk Nash. Selalu dengar dia orang muzik ni, kita kena tanya muzik sikit. Soalan pertama saya, orang kata irama dan lagu ni berpisah tiada. Irama dan lagu ni berpisah tiada. Macam mana dia berpisah tiada tu? Cuba Datuk bagi pencerahan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Yang saya hormati Tuan Guru saya Ustaz Abdul Razak, kepada Yang Mulia Ustaz Hafizuddin yang menghubungi saya, yang saya hormati Imam jemputan kita iaitu Imam Muhammad Zain, kepada Imam satu kita Imam Mimi, kepada semua seluruh ahli-ahli jawatankuasa Surau La Cottage, dan juga kepada semua jemaah-jemaah yang ada pada pagi subuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, saya rasa sangat terujalah apabila dapat diberikan peluang untuk mendapatkan menumpang kasih sayang di antara umat yang Allah kenalkan kita pada waktu subuh ini. Kerana pengenalan dan pertemuan ini memang dah pun ditetapkan oleh Allah SWT sejak daripada di Lauh Mahfuz lagi. Ini diberitahukan kepada kami semua oleh ulama-ulama dan guru-guru yang kami belajar. Jadi terima kasih kerana memberi saya peluang untuk mengimarahkan lagi kasih sayang yang hanya datang daripada zat dan sifat Allah SWT untuk kita semua. Amin. Soalan yang Ustaz Razak bagi pada saya ni, lagu, irama dan lagu tak dapat dipisahkan. Ini adalah merupakan sifat manusia yang ada dalam dunia ini. Kerana apabila kita dah diberikan pendedahan tentang lagu, malahan lagu-lagu yang kita nyanyikan adalah merupakan lagu yang pilihan kita. Tak semua orang suka lagu rock, tak semua orang suka lagu rap, tak semua orang suka lagu dangdut, tak semua lagu yang orang suka lagu-lagu ballad dan sebagainya. Ini adalah merupakan lagu pilihan setiap individu yang ada. Inilah dia hebatnya Allah. Kalau semua suka rock, imam-imam pun suka rock, ulama pun suka rock, jadi saya rasa ini jadi macam tadi satu masalah. Tapi inilah dia kehebatan yang Allah berikan pendengaran kita kepada nikmat lagu itu sendiri. Kalau kita ceritakan tentang lagu ini, cerita Hindustan umpamanya, lagu-lagu Hindustan yang orang Melayu sendiri pun tak faham cakap Hindustan, tapi bila dia dengar lagu dan irama itu, dia boleh menangis. Padahal dia tak faham pun muzik dia tak faham pun dia punya seni kata dia, tapi dia boleh menangis. Kerana apa? Inilah dia irama yang Allah berikan kepada kita, itu menyentuh tentang apa yang dilihat dan apa yang didengar. Jadi memang tak dapat kita nak nafikan sebagai manusia biasa, irama dan lagu ni memang tak boleh nak pisahkan. Kalau kita pergi di mana, kita pergi di even di tilawah Al-Quran sekalipun, di majlis-majlis ilmu sekalipun, maknanya organizer yang mentadbirkan program itu, dia mesti adakan umpamanya nasyid, lagu-lagu yang menjuruskan kepada terjemahan pendekatan dalam ad-din kita. Jadi itu merupakan satu irama juga. Kalau kita pergikan kepada mana? Kepada majlis-majlis ilmu, majlis orang kahwin katakan lagi lah. Majlis orang kahwin, lagu-lagu Lavender, lagu Search, lagu Wing, lagu apa semua sebagai lagu, macam-macam lagu yang dihidangkan untuk tetamu yang ada. Kalau kita pergi kepada mana? Kepada majlis-majlis ilmu pun ada juga lagu-lagu. Jadi maknanya irama dengan lagu ni sebagai sifat manusia tidak dapat kita pisahkan. Iklan, angkat minum air, makanan dan sebagainya, semuanya ada lagu. Drama ada lagu. Jadi nak buat apa, semua mendekatkan kita dengan lagu. Tetapi bagaimanakah kita mentadbirkan diri kita
dengan lagu yang kita dengar, dengan lagu yang kita hayati, dengan lagu yang kita nak nyanyi. Jadi Ustaz, dari segi lagu ni, saya rasa sangat bersyukurlah kepada Allah SWT, kerana kelahiran saya dalam bidang muzik ini memang orang nampak memanglah sangat keras. Rock, dinamakan rock ni keras lah Ustaz. Rock, left-handed macam Ustaz Hafiz cakap tadi, pakai seluar ketat dan sebagainya. Jadi saya rasa malu nak cerita. Tapi inilah dia pendekatan di antara lagu yang saya sampaikan. Tapi saya kata bersyukur dari kerana apa? Kerana lagu dan bibit-bibit lirik yang dihasilkan dalam nyanyian saya itu adalah merupakan lagu dan lirik yang sangat menjerumuskan kepada ad-din, kepada alam dan pencipta. Banyak kali kalau saya datang mana-mana pun, lagu-lagu saya banyak, macam lagu Nur Hidayah, laguku Di Halaman Rindu, lagu Seruan. Banyak, boleh dikatakan 95% lagu-lagu nyanyian saya bersama dengan kumpulan Left-Handed maupun lagu album solo saya adalah lagu yang dekatkan diri saya dengan nasihat untuk diri saya, untuk penggemar saya. Jadi kalau kita nak tafsirkan satu lagu ke satu lagu, maknanya memang agak masa panjang sikit. Saya cuma nak sentuh sikit je Ustaz. Contohnya saya banyak kali juga saya cakap benda yang sama, tapi ini untuk dapatkan pendedahan kepada kita semua. Contohnya seperti mana lagu Ku Di Halaman Rindu, macam lagu asli, lagu saya asli, saya nak cerita pasal asli dulu. Lagu asli ni Ustaz, kalau orang yang ada orang dengar boleh google lagu asli. Lagu asli ini dah pun diangkatkan lagu ini oleh TV Ali Hijrah. Lagu ini dah pun dikupas oleh Datuk Badli, Datuk Badli Shah, yang memang penceramah hebat kita. Asli ini ialah lagu yang diterjemahkan sebagaimana gambarannya kita, kasihnya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dia menggambarkan, contoh misal lirik, antara lirik yang dihasilkan, kedip sinar matamu memukau sang rembulan, engkaulah kekasih yang selalu ku rindu. Itulah dia gambaran Nabi Muhammad SAW. Ku Di Halaman Rindu, Ku Di Halaman Rindu, kalau bait yang kedua, rangkap yang kedua, ingin ku tembus tembok silam dan membaiki kesilapan kita. Ingin ku tembus tembok silam dan membaiki kesilapan kita yang tiada kita rasa. Dahulu maaf tak bererti, darah mudah menguasai diri, gitu mudah membenci. Ini diterjemahkan dalam kehidupan harian kita. Dulu kita sangat suka marah dan sebagainya, tapi kita itu masa zaman muda. Tapi bila timbul kepada Ku Di Halaman Rindu, bila? Pada waktu 2/3 waktu malam. Halaman rindu ni, inilah dia sejadah kita. Duduk dekat sejadah itulah kita nangis-nangis dengan Allah. Dekat sejadah itulah kita berbicara dengan Allah. Dekat sejadah situlah kita memohon keampunan kita selama ini. Jadi banyak lagu-lagu yang dihasilkan oleh kumpulan Left-Handed dan juga nyanyian daripada saya adalah lagu yang sangat dekat di kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagu alam dan pencipta, banyak. Saya dah kata tadi, lebih kurang dalam 95% lagu itu menjerumus kepada pendekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Allahu akbar. Itu baru tarik sikit tu. Naik meremang bulu roma. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang saya nak kaitkan lagu dan irama ni, kalaulah irama dan lagu berpesah tiada, lebih-lebih lagi lah kita, kan, kita dengan solah berjemaah 5 waktu berpisah tiada, kita dengan tilawah Al-Quran berpisah tiada,
Kita dengan zikir berpisah tiada. Benar. Kita dengan sedekah berpisah tiada. Ala kulli hal, pendek kata, kita dengan seluruh perintah Allah berpisah tiada. Ke macam mana Datuk? Benar. Benar. Okey. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang dah mula-mula nampak nak kata macam lebih kurang trend lah kot, kan? Macam Ustaz beritahu tadilah, Ustaz Afif beritahu, bukannya maksud kita ni nak subuh aja macam Jumaat, kan? Kita nak 5 waktu macam solat Jumaat tu. Mulakan dengan subuh, kan? Dia dah jadi trend dah. Oh, kita baru ni ada belah selatan tanah air kita 12,000 subuh berjemaah, Masya Allah, kan? Subuh yang dianjurkan, subuh bersama fulan bin fulan, artis sekian-sekian, subuh bersama dengan Datuk Nesh. Allahu Akbar, kan? Bukan subuh tu kerana Datuk Nesh, subuh tu kerana siapa Datuk? Kerana Allah. Kerana Allah. Benar. Datuk cuba bagi pencerahan sikit. Ni jadi trend ke apa ke? Budaya ke? Allahu Akbar. Bismillah. Baik, sebenarnya macam ini. Ada juga saya terdengar di telinga-telinga waktu minum-minum petang, minum pagi dengan kawan-kawan. Ada di antara manusia ni, dia kata, alah, nak pergi subuh ramai-ramai ni semua sekali kerana sipolan-sipolan. Kerana artis, kerana orang itu. Saya kata, kita kena bersyukur kepada Allah SWT kerana ada usaha yang untuk mendekatkan diri kita dan mengajak umat Nabi Muhammad SAW dengan cara-cara yang sedia ada ini. Jadi ini adalah merupakan satu cara. Tapi kalaulah saya bagi contoh Ustaz, minta maaf Ustaz, kalau pergi duduk subuh semayang, usalli farad subhi raka'ataini adaan alif sata lillahi ta'ala, katakan contohnya. Contoh ni saya minta maaf lah, contohnya pasal orang sebut ini kerana Datuk Nas lillahi ta'ala. Datuk Nas lillahi ta'ala contohnya kan. Datuk Nas Tapi lillahi ta'ala. itu Ustaz, itu semua adalah bisikan-bisikan syaitan kepada orang-orang yang ada rasa yang macam bukan tak puas hati. Tapi ini sembahyang kat sini kat rumah pun boleh. Ini sembahyang kerana sepolan bin sepolan. Ini bagi saya adalah merupakan satu bisikan yang sangat kita kena jaga-jaga. Apabila kita dapat usahakan untuk datang subuh berjumaat, subuh seperti Jumaat itu, maknanya ramainya seperti orang sembahyang Jumaat. Subuh itu wajib. Kalau kita tahu akan fadilat subuh ini, berjemaah ini, nescaya macam Ustaz Razak dan juga ulama-ulama lain memberitahu, nescaya orang yang kaki dia dia kesut pun tak boleh bangun pun, dia akan mengesut untuk pergi berjemaah di subuh bersama-sama dengan fadilat yang Allah sediakan untuk kita. Inilah dia sifat kasih sayang Allah SWT. Tapi ada di antaranya, ini semayang kerana sipolan bin sipolan, patutlah ramai, patutlah itu. Tapi ini adalah bukan usaha. Cuba kita semua, di antara kita semua dah pernah pergi ke Mekah Al-Mukarramah, di tanah suci. Dan setiap waktu manusia bersusah payah, berlari-lari. Kalau dah waktu katakan pukul 4 petang, maknanya pukul 2:30, pukul 3 dah kena masuk, dah kenakan pada apa? Nak dapatkan fadilat lebih hebat lagi yang Allah sediakan untuk kita. Kalau subuh kita dekat sana pukul 4 pagi, pukul 2 dah kena keluar Ustaz, kan? Jadi benda-benda macam ni, kalau ini kita dapat implementkan dalam negara kita, subhanallah, inilah dia merupakan penyatuan ummah, yang mana inilah dia antara doa daripada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umatnya mengimarahkan lagi Islam ataupun mengimarahkan lagi solat yang wajib bagi kita. Kalau kita perhatikan indahnya kita mendapat menjadi umat Nabi Muhammad SAW, maknanya kita sangat besar rahmat kita. Kerana apa? Kerana Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad SAW bahawasanya umat Nabi Muhammad inilah umat yang utama, yang pertama yang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah. Kalau kita nak bandingkan dengan umat daripada Nabi-Nabi lain, banyak lagi syafaat yang Nabi Muhammad bagikan kepada kita umatnya. Antaranya Allah beri peluang kepada Nabi Muhammad SAW untuk naik terus ke Sidratul Muntaha, dan Allah kirimkan
7 ayat kepada Nabi Muhammad untuk kita semua, iaitu Al-Fatihah kita. Maka dengan sebab itulah kita kena duduk dalam solat kita dan mentelaah Fatihah itu dengan lebih tepat, lebih betul lagi. Penghayatan Fatihah yang kita bercakap langsung dengan Allah Ta'ala ni adalah merupakan inilah dalam solat kita. Kita boleh bicara langsung dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pun sendiri pun akan memberikan seolah-olah berbicara kita dalam waktu solat kita. Jadi inilah kita kehebatan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sebab itu, kalau misal kata, saya minta maaf saya sentuh sedikit lah, kadang-kadang ini pengalaman. Bila kita baca Fatihah dalam solat kita, menjadi imam umpamanya, kita mesti tahu dekat belakang kita ni siapa. Belakang kita ni orang tua ke, belakang kita ni budak muda ke, belakang kita ni, itu sebab kita kena bagi ruang. Kadang-kadang orang ni dia ada perasaan was-was ya, bila imam Allahu Akbar, habis akhiran alhamdulillah tu waladhdallin, makmum amin, imam tu masuk bismillahirrahmanirrahim, yang belakang ni makmum ni kata alhamdulillah, kena pula imam baca yang surah lazim, yang dia pun faham, dia pun tahu kan, jadi mengganggu. Tapi kalau imam yang ada sifat kasih sayang, imam yang ada sifat menjadi orang yang di hadapan, maknanya dia tahu belakang kita ni orang tua, belakang kita yang ada yang lambat ada. Jadi dia bagilah ruang sedikit. Allahu Akbar kan, macam tu. Dia dalam istilahnya dia disunatkan untuk dia berdiam untuk makmum. Jadi makmum pun boleh pengayatan. Jadi itulah dia. Jadi apa yang saya nak beritahu kat sini ialah kita ni memang sangat-sangat bertuah untuk jadikan untuk kita ni diberi peluang untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kalau ustaz cerita dari segi ustaz memang hebat menceritakan tentang sirah Nabi. Saya rasa terharu, saya pernah duduk bersama dengan ustaz, dengar ustaz bercakap, saya menangis dan rasa insaf. Kerana apa? Bersyukurnya kita kerana Allah beri kita peluang untuk duduk dalam majlis ilmu yang seumpama ini ustaz. Kerana inilah dia manfaat yang kita dapat, kasih sayang yang Allah dapat. Sebagaimana kita belajar, setiap dalam majlis ilmu ini berbondong-bondong malaikat sehingga ke arasy Allah SWT memberitahu dengan gembiranya kepada Allah bahwasanya si Fulan bin si Fulan duduk di dalam majlis ilmu ini, dan inilah dia manfaat yang kita dapat semua. Wallahu a'lam. Ustaz, saya kena taubat lah. Datuk Dash dengar saya punya kata-kata dia menangis, saya pula dengar dia punya lagu, saya pun syahdu. Allahu Akbar. Terbalik pula. Ala kulli hal ya tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, dia sebagai pengantara. Bukannya kita nak anjurkan solat subuh berjemaah macam jemaah ni sebab bulan bin bulan kan. Dan Allah SWT letak kelebihan macam Datuk beritahu, kelebihan. Kalau satu orang tahu kelebihan semayang berjemaah tu, dia akan merangkak. Walaupun dia datang ke masjid merangkak, dia sanggup lagi merangkak. ya, yeah. Sanggup merangkak tu. Kita motor kan, takkanlah tak sanggup. Allahu Akbar kan, motor pun tak sanggup. Ada kereta 3-4 biji, 3-4 biji kereta dekat halaman rumah, bukan halaman rindu, halaman rumah pun tak sanggup nak datang. Mana tak sanggup tu tak sampai nak datang. Allahu Akbar. Sebab apa? Mungkin silap saya, mungkin kita tak merasai nilai harga. Nabi SAW bagi tahu solat sunat sebelum subuh, solat sunat qabliyah subuh tu, lepas azan tu kita solat sunat 2 rakaat tu. 2 rakaat sunat sebelum subuh ni ganjaran dia lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat sebelum subuh, 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allahu Akbar. Siapa bagi tahu? Bukan presiden bagi tahu, bukan menteri bagi tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dunia ni dicipta kerana sebab
perantaraan dia. Allahu akbar. Betul Allah letak ganjaran, kelebihan. Supaya apa? Supaya timbul gairah, keinginan kita tu. Saya buat contoh, kan? Satu pekerjaan. Contohlah kerja office boy dekat sekian-sekian syarikat, dia dapat gaji 1,200 sebulan. Tapi dia pergi syarikat sebelah lagi, contoh syarikat Datuk Neh, dia bagi 1,200 sebulan, office boy. Dia pergi dekat syarikat Ustaz Razak bagi 1,500 sebulan. Agak-agak dia pergi hak mana? Dia pergi kat Datuk ke pergi kat saya? Pergi kat Ustaz. Kalau dia pergi hak Datuk tu, cerdik ke tak cerdik? Kurang cerdik. Kurang cerdik. Bahawa ganjaran nilai tu. Tahu ganjaran nilai. Sebab tu Allah letak ganjaran nilai bukan kerana ganjaran tu. Bukan kerana ganjaran tu. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Menjurus kepada Allah, kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, saya sebenarnya pernahlah juga duduk dengan Datuk ni, tapi soalan-soalan ni hari ni diberi peluang saya nak tanya Datuk lah, kan? Sempena apa ni, tahun baru ni lah, 2024. Saya tak ingat seni kata ni dalam lagu Datuk ke apa. Kita mampu merancang, hanya Allah yang menentukan. Macam mana? Datuk punya seni kata dalam lagu tu? Bukan? Penyanyi lain? Apa perancangan Datuk? Segi karier ke, segi untuk, kan, tarikan guna satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada Datuk ni, kan, untuk mendekat lagi seluruh umat dengan rumah-rumah Allah, dengan perintah-perintah Allah. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya macam kita cakap tadilah daripada awal Ustaz, kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tanda kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang perlu kita buat? Maknanya kita mengikut sunnah Nabi. Jadi apa yang Nabi buat? Untuk datang menjemput umatnya, datang buat solat waktu, jangan tinggal 5 waktu, kerana solat ini adalah perintah daripada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu. Lepas tu kita datang subuh beramai-ramai. Sepatutnya kita tak boleh cakap sembahyang subuh macam Jumaat. Maknanya sembahyang subuh ni adalah tanggungjawab kita. Jadi kita naklah imarahkan subuh ini seperti mana kita bangun peringkat awal pagi. Kalau kita boleh uruskan diri kita dengan bangun pagi untuk solat subuh berjemaah, wallahi solat-solat lain tak ada masalah langsung. Rugi kalau kita tinggalkan solat zuhur, rugi kalau kita tinggalkan asar, rugi kalau kita tinggalkan maghrib, rugi juga kalau kita tinggalkan isyak. Sebab apa? Sebab solat subuh adalah merupakan solat tunjak kita untuk kita kekuatan kita untuk seharian kita. Ustaz, jadinya macam saya tertarik dengan apa yang Ustaz cakap tadi itu. Ini adalah merupakan tanggungjawab. Kita bukan kata kita ini ikut-ikutan. Kita bukan jadi umat Nabi Muhammad sebagai ikut-ikutan. Kita menjadi umat Nabi Muhammad kerana kita cintakan Allah, kita sayangkan Nabi, dan inilah tanggungjawab kita. Kerana ganjaran yang diberikan kepada kita, kita ada untuk tujuan matlamat kita, yang bahawasanya di dunia ini hanya kita diberi pinjam selama 2,5 jam sahaja. Iaitu waktu akhirat. Kalau kita perhatikan dan kita tahu, kita belajar, Nabi Isa AS diangkatkan ke langit, waktu itu ialah umurnya 33 tahun. Betul Ustaz? Dan sekarang pun masih lagi 33 tahun. Kerana 1000 tahun di dunia ini adalah satu hari di akhirat. Itu dia punya yang Allah terjemahkan kepada kita. Jadi dalam dunia ni kita berapa jam sangat kita duduk, tapi yang kita nak kekal ni ialah di dunia akhirat esok. Di akhirat adalah merupakan tempat yang kekal buat selama-lamanya. Jadi dalam masa sesingkat ini
Kalau kita tidak dapat, kita nak rasakan sesingkat ini, kita nak berterima kasih kepada Allah, kita nak rasakan tanggungjawab kita kepada Allah, kita tak ada, maknanya kita adalah merupakan orang yang sangat rugi. Dan tanggungjawab kita adalah merupakan tanggungjawab yang sebagaimana yang kita ikut daripada sunnah Nabi Muhammad SAW dan juga sahabat-sahabat baginda. Sahabat baginda memberitahu kepada seluruh umat pada ketika itu untuk datang solat beramai-ramai. Bilal Ar-Rabah menjadi orang yang muazzin yang pertama untuk memanggil orang umat Nabi Muhammad untuk menunaikan solat setiap 5 waktu. Jadi ini adalah merupakan tanggungjawab yang kita buat ni, kita ajak dan kita adakan program seperti subuh, seperti Jumaat ini adalah merupakan satu program yang benar-benar mengikutkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz. Jazakumullah khairul jazak. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas solah ni kerja kita. Hayya 'alal falah tu kerja Allah Taala. Tapi hari ni kita salah faham. Kita tinggalkan hayya 'alas solah semata-mata nak pulun hayya 'alal falah tu. Allahu akbar. Banner kemajuan, banner kecanggihan, banner himpun Allah, hayya 'alal falah. Sedangkan yang saya kena buat dan seluruh hamba kena buat hayya 'alas solah tu. Ditinggalkan hayya 'alas solah, dipulun hayya 'alal falah. Allahu akbar. Tak kena. Kerja menanam tu kerja pekebun, kerja petani, kerja peladang, kerja tanam benih tu. Kerja menumbuh tekan tu kerja siapa? Kerja pekebun ke? Kerja peladang ke? Ngapa kau duduk kat batas tu menang lama? Ni aku nak tumbuhkan tunas ni. Kan? Tak makan ubat ke pakcik ni? Kerja menumbuhkan tu bukan kerja manusia. Kerja menanam pun penat. Nak siram baju, nak siram pokok, nak Allahu akbar. Penat kerja menanam. Tu Ustaz Azhar kata berat nanang, berat nanang. Menanam tu berat. Berat nanang tu pakai ayat dia. Kerja menumbuhkan lagilah berat. Hari ni untuk mudah, untuk shortcut, seluruh umat kena datang pada hayya 'alas solah. 50% ulama bagi tahu 50% umat datang pada solat berjemaah 5 waktu. Allah SWT akan kembalikan kuasa ekonomi dalam genggaman orang Islam. 50%. Ni kaedah dia. Bukan tukar hak atas tu. Tukar hak atas tu berapa kali pun macam tu juga, lagi teruk lagi. Ni Kang masuk bab politik pula. Tak. Ni bagi buka pencerahan sikit. Datang pada hayya 'alas solah tu 50% datang pada hayya 'alas solah, lelaki akhir balik. Allah SWT akan kembalikan kuasa ekonomi dalam genggaman orang Islam. Ini kaedah dia. 100% orang Islam datang pada hayya 'alas solah, 100%. Ulama beritahu Allah SWT akan kembalikan kuasa pemerintahan dalam genggaman orang Islam. Macam mana cara Allah nak kembalikan tu? Terpulang pada Allah lah. Kita buat kerja kita, Allah akan buat kerja Allah. Kita tanam, macam mana Allah nak tumbuhkan tu? Terpulang pada Allah lah. Kadang-kadang kita baling biji benih, tunas benih tu, kan? Mata tunas tu terbalik ke bawah. Mata tu sepatutnya tunas tu unjam ke bawah lah, sebab mata tunas tu tak, dia akan naik ke atas juga. Siapa yang buat naik ke atas tu? Dan akar unjam ke dalam tanah, tunas naik ke atas. Kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Kerja kita hayya 'alas solah, Allah akan binakan hayya 'alal falah. 100% umat Islam datang pada perintah solah berjemaah 5 waktu, bukan subuh, 5 waktu. Allah SWT akan kembalikan pemerintahan dalam genggaman, kuasa kerajaan, pemerintah dalam genggaman orang Islam. Macam mana Allah nak kembalikan? Itu kerja Allah. Benar. Kerja saya dan kerja tuan-tuan hari ini kena fikir macam mana 5 waktu solat berjemaah 100%.
Hari ni kita dah mula dah. Allah Ta'ala buat keadaan. Ya. Kita duk bising result Melayu daripada 50% tinggal 15%. Kita duk bising orang Melayu gini, kuasa Melayu makin hilang. Allahu Akbar. Kenapa hari ni baru nak bising? Tuan-tuan perhati tengok dekat masjid-masjid, rumah-rumah Allah, dekat surau-surau, rumah-rumah Allah, kehadiran 5 waktu. Macam kita minoriti kehadiran 5 waktu di rumah-rumah Allah, di masjid, di surau, kehadiran bangsa Melayu. Padahal negara majoriti Melayu. Padahal dalam negara majoriti Melayu. Islam. Islam. Perlembagaan Islam. Kehadiran di rumah-rumah Allah macam minoriti. Tak usah bising lah hak Melayu, hakis, hak Melayu. Allah balas balik. Allah, bumi ni hak Allah, bukan Malaysia hak Allah, Thailand pun hak Allah, Korea pun hak Allah. Dekat Thailand Allah bagi orang Buddha. Kenapa bagi kat orang Buddha pula, sedangkan bumi tu hak milik Allah? Dan agama di sisi Allah agama Islam. Sepatutnya dah bumi hak milik Allah, agama di sisi Allah agama Islam. Dekat Thailand tu bagilah orang Islam pemerintahan. Di Korea bagi orang Islam pemerintahan. Di Jepun bagi orang Islam pemerintahan. Bumi hak milik Allah, agama di sisi Allah agama Islam. Hari ni dah kat dunia hari ni tu, majoriti orang Islam ke orang kafir? Allah, nak cakap pun takut Ustaz. Tapi saya yakin majoritinya ialah orang Islam. Keyakinan Datuk kan, atas kertas 1 orang Islam nisbah 6 orang kafir. Allahu Akbar. 1 orang Islam 6 ke 7 orang kafir. Kita pun cuba fikir sekejap. Bumi hak milik Allah, agama di sisi Allah agama Islam. Sepatutnya bagilah orang Islam pemerintahan. 6 tu Islam, 1 tu kafir. Tapi Allah tak buat macam tu. Sebab apa? Saya tinggalkan tanda tanya. Saya tinggalkan tanya-tanya. Soalan, jawapan dia ada Datuk cakap tadi kan? Datuk cakap tadi, 1, tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri pada Allah. Dan 1 lagi tanggungjawab kita sebagai umat kekasihnya, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ila akhir ayat. Ini tanggungjawab sebagai umat. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sebelum saya menutupkan majlis ni, boleh dah kot Ustaz Afin? Perut pun dah berkeroncong dah sikit. Boleh berubah daripada saya pun nak tu juga tadi. Penutup ni tu, macam mana berlakunya perubahan pada tuan tubuh kan, orang yang kita jemput pada pagi ni. Datuk boleh cerita sikit? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya tak ada istilah hijrah bagi saya. Hijrah ni ialah merupakan satu hijrah. Contohnya saya daripada Muar pergi ke Kuala Lumpur, hijrah. Tetapi dalam agama kita, yang pertamanya kita kena tahu, kita ni dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dilahirkan dalam kelahiran Islam. Kalau kita tahu, kalau kita perhatikan implementation yang dibuat oleh mak ataupun oleh bapa kita, ambil kepada cucu kita, ambil kepada anak saya, diazankan, saya pun azankan. Begitulah juga saya yakin, saya juga diazankan dan diqamatkan pada ketika kelahiran saya dulu. Jadi inilah dia, merupakan satu tanggungjawab sebenarnya Ustaz. Dan walaupun dalam keadaan kita larau, tapi yang paling hebat sekali ini saya ingatkan kepada tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa dan juga pada diri saya sendiri. Yang pertamanya, kita sebagai ayah atau kita sebagai ibu, inilah dia punca yang utamanya untuk kita nak terapkan anak kita. Dan inilah juga punca utamanya yang kita doakan kepada Allah SWT tentang zuriat dan juga keturunan kita. Jadi
Allah Ta'ala tak bagi makbul kat situ juga, tapi Allah Ta'ala akan makbulkan doa-doa ini. Itu sebab dalam solat kita, dalam doa kita, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kan, ampunkanlah dosa kita, dan hendaklah kita jadikan zuriat-zuriat kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan juga keturunan yang akan datang ini, agar mereka ini mendekatkan diri mereka dan beriman kepadamu, Ya Allah. Jadi Allah peliharalah zuriat kita tu. Itu kita kena ada keyakinan kita. Kalau ibu dan ayah kita tidak ada langsung untuk mendekatkan diri kita, doa kita kepada Allah SWT, macam mana Allah nak pandang-pandang kita? Jadi Allah Ta'ala tidak akan pandang kita. Dan saya yakin dengan adanya apa yang saya rasa kesedaran ini adalah merupakan hasil daripada doa ibu dan ayah saya. Jadi saya yakin sangat-sangat ini penting, sangat-sangat penting. Jadi kalau kita sebagai ibu dan ayah kita tak doa dengan anak dan keturunan kita, maknanya kita akan jadi rosak dan kita akan jadi lost dia punya nasab dia. Jadi mudah-mudahan Allah pelihara kita semua supaya kita ada tanggungjawab kita. Kerana apa? Kerana dengan sebab yang kita belajar ini, kita disediakan oleh Allah SWT syurga dan neraka. Syurga dan neraka ni juga ada dalam lagu saya. Nama lagu saya Syurga dan Neraka. Jadi Allah Ta'ala nak beri kita, nak masukkan kita juga ke dalam syurga Allah. Jadi apa yang Allah bagi? Inilah dia, sembahyang subuh, berapa fadilat dia. Datang nak buat baik, cakap saja nak pergi nak buat baik, Allah dah bagi dah, walaupun kita tak buat. Tapi kalau kita cakap kita nak pergi, nak merompak kat rumah orang tu, kan, memang dah dosa dah. Kita dah ada niat, kan, innama al-a'malu binniyat, dah ada niat, tapi kita tak buat, Allah tak bagi kita dosa dia. Tapi kalau misal kata kita niat nak buat baik, aku lari ke, insya-Allah nak sedekah lah kalau boleh dekat masjid, dekat La Cottage ni, nak bagilah RM50 ke, RM100 ke, RM1 ke. Tapi tiba tak bagi. Tapi niat yang baik itu Allah dah bagilah. Nampak tak maknanya kasih sayang Allah? Tuan-tuan dan puan-puan, ibu yang saya rahmati Allah sekalian, satu benda yang sifat yang Allah bagi kepada kita semua dalam dunia ini hanyalah sebesar zarah, hanya sebesar apa namanya, sikit sangat zat dan sifat Allah yang berikan kepada kita, iaitu apa dia? Sifat kasih sayang. Kalau kita kata kasih sayang ibu dan bapa, ibu dan ayah kepada kita tu memang melebihi segalanya, itu saya rasa tidak langsung tidak. Kalau kita rasa kita ni anak kita ni, cucu kita sayang dia, betul-betul kita sayang, tanggungjawab, nyamuk gigit kita ni, itu pun hanya sebesar zarah saja sifat dan zat kasih sayang Allah kepada makhluknya. Ketahuilah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat kasih sayang dan zat kasih sayangnya kepada makhluknya, iaitu kita taklah huge, kasih sayang sangat melebihi. Saya tak pandai sangat Ustaz, tapi ini apa yang saya belajar. Jadi maknanya peluang kita untuk nak masuk syurga itu lebih luas daripada peluang kita untuk nak masuk ke neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Jadi beruntunglah kita untuk kita nak berubah ni. Macam saya menyanyi dulu, dan beruntungnya saya, lagi sekali saya ulang, beruntungnya kerana lirik yang dihasilkan untuk nyanyian saya itu ialah lirik yang tak sikit banyak pun menyedarkan diri saya, macam saya cakap tadi. Jadi saya rasa cuma dululah kita masa zaman-zaman muda. Tetapi di sini saya bukan nak cerita sangat saya baik. Saya ni manusia yang biasa. Ada juga kekurangan dosa yang saya buat. Ya Allah, hanya Allah lah saya minta ampun kepada Allah. Tapi satu saya nak beritahu, saya tak pernah izinkan arak, khamar untuk masuk setitik pun dalam diri saya daripada dulu hingga ke saat ini. Saya tak pernah minum pun, tak pernah rasa pun. Itu Allah pelihara saya. Dan ini adalah merupakan berkat doa daripada mak dan ayah saya. Saya yakin sangat-sangat. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita mengakhiri ini pun dah, matahari pun dah naik, saya ingatkan pada diri saya Ustaz, dan juga kepada semua jemaah-jemaah yang ada ni, yakinlah bahawasanya kita tak tahu bila waktu yang kita akan meninggalkan dunia ni buat selama-lamanya. Untuk kita menujukan diri kita kepada akhirat yang kekal buat selama-lamanya. Jadi kalau kita dengar cerita, mungkin kita rasa kita ni tak ada pengalaman lagi. Tetapi yakinlah, orang yang dah mati, pengalaman yang ada, kalau dia Allah izinkan dia timbul, ceritakan kepada kita,
Subhanallah. Inilah yang diterjemahkan kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad diiringi Jibril untuk menuju ke Sidratul Muntaha. Nabi diberikan untuk lihat dunia, lihat neraka, lihat syurga. Di situlah Nabi Muhammad menceritakan, kalau kita kasihkan Nabi, kita cintakan Nabi, maknanya Nabi itu adalah merupakan idola kita. Nabi merupakan kita punya sandaran kita, lebih-lebih lagi di akhirat kelak, insya-Allah. Jazakumullah khair jazak. Penutup Datuk, minta belanja sikit. Kalau kat luar ni saya minta Datuk belanja apa? Pada syurga di wajahmu. Dalam surau ni selawat ke kasidah ke apa boleh. Belanja sikit sebagai penutup, insya-Allah. Tadi kalau boleh kita sama, memang ada link kalau boleh kita sama-sama lah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa selawatnya dah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 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 Semua. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku mohon keampunan kepadamu ya Allah, agar kau ampunkanlah kami semua ini ya Allah, dalam pandangan dan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, kami semua takut akan azab dan neraka-Mu ya Allah. Oleh itu ya Allah, Kau jadikanlah kami semua yang ada dalam masjid yang barakah ini untuk masuk ke dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, kami takutkan azab neraka-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua-dua ibu bapa kami ya Allah. Jadikanlah mereka semua ya Allah orang yang dapat pandangan dan kasih sayang daripada-Mu. Ya Allah, Kau perkenankanlah doa kami ini ya Allah, sebagaimana Kau perkenankan doa-doa daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul-Mu, terutamanya seperti mana Kau perkenankan dan Kau makbulkan doa daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Amin. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada tetamu jemputan kita pada pagi ini, pagi yang berbahagia ini, iaitu Datuk Nesh ya, dan juga Ustaz Razak, yang mana Allah, dan kita boleh bersalaman insya-Allah ya. Selepas ini kita akan sambung lagi, mungkin kita akan buat jogging. Mungkin tuan-tuan nak ambil kenangan, nak bergambar ke, boleh kita sama-sama insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. InsyaAllah tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak ambil kenangan dengan Dato' Nesh, bolehlah kita duduk ni, kita boleh bergambar sama-sama insyaAllah.